Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi podcast Miri. Kita cerita pasal Miri hari ini. Hari ni ya. Ini cerita pasal Miri. Okey. Sebelum ni kita dah cerita dah dengan Fat, dengan Mamu, dengan Zaidi tau. Dah cerita dah. Tu kali ni Aku layan last ni. Belum. Belum, Banyak lagi list banyak kita lagi. yang ada lagi. Tapi yang kali ni yang best lah. Kita ada air, kita orang kata orang kuat lah dekat sana ni. Tanpa air ni projek tak jadi. Dia macam tu. So, kita flashback balik lah. 2019 kita pergi ke Lompuak. Tapi macam mana sebelum pergi tu, apa expectation dia? Apa yang sebelum pergi tu, apa yang digembar-gemburkan? Okey, jadi memang macam kita tahulah, first kali projek kita adalah di Lompuak. Lompuak ni kita tahu memang kita tak pernah ada experience tentang macam mana, dan kita khawatir juga ketika tu dengan kita berhadapan dengan masyarakat Kenyah lah. Masa tu kira macam kita tak ada langsung, tak ada dalam kepala otak ni blank. Kita tak tahu macam mana. Yang kita tahu kawasan tu pendalaman tepi Sungai Baram yang dia bagi tahu, dan dalam hutan lah, macam biasa dalam hutan. Jadi so kita pun masuklah. Dan kita masuk sampai itu punya okey, taklah seteruk mana macam di Lompuak ni, okey kita tengok kita still boleh absorb. Cuba detail sikit. Nak Tapi cerita yang paling menarik di Lompuak tu dia punya agas lah. Agas dia memang tak boleh buat gunting. Sebab time tu kita semua tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Saya ingat ramai juga geng-geng kita yang masuk berkudis-kudis. Berkudis-kudis first time. Orang bandar masuk kampung dengan seluar pendek lah, dengan ni kan. Rupanya gas dia tu besar-besar nyamuk. Jadi tak boleh buat gunting. apa efek dia? Agas tu. Dia boleh berkudis lah. Time tu memang aku paling teruk lah kena rasa aku. Tak adalah teruk sangat, tapi antara yang teruk lah. Sebab first time kan. Jadi tangan ni habis berkudis. Kaki berkudis. Sebab mana tempat yang terbuka, maksudnya kita pakai lengan baju macam ni kan, pun kena. Jadi makan ubat, sapu ubat tak boleh. Macam-macam petua lah. Macam-macam betul lah. Yang best budak-budak ni balik daripada hutan, balik rumah, terus baring kat tilam dan sebagainya. Tilam tu penuh dengan binatang hutan ni, kutu, agas, macam-macam lah dalam kat tilam tu kan. Itu yang antara pengalaman-pengalaman yang mengajar kita banyak lah. Itu yang first time kita sampai sana dulu kan. Tapi kan sebelum kita pergi ni, kebanyakan yang diceritakan ialah tempat tu jauh. 6 jam daripada 6 jam. Ni. Kemudian bakalan elektrik, kemudian air. Tapi tengok-tengok masalah yang lebih kita ingat sebenarnya agas. Air memang confirm lah. Air itu tak ada. Di Lompuak dulu saya ingat pernah juga kita 3-4 hari tak ada air lah. Memang kawasan tu memang tak ada air. Sebab tu lah kita ke sana. Kan. Jadi kita pump. Dulu kita pernah pump air daripada satu kolam tu. Di Lompuak tu ada satu kolam dulu. Tak boleh mandi katal. Zaini tak tahu. Dia tak tahu. Dia ingat air tu air daripada sungai. Air daripada sungai tak. Yang kita tahu kalau kita mandi daripada sungai tu dah confirm katal. Jadi kita ambil air daripada kolam ni. Dia belah jauh sikit pada sungai. Kolam ni dengan harapan tak gatal lah. Pun gatal juga. Jadi kita mandilah pakai air mineral. Penyudah dia. Setelah 3-4 hari tak mandi kan. Jadi kita mandi pakai mineral lah. Itu di antara yang kita belajar jugalah di Lompuak. Tapi yang best di Lompuak ni dia punya masyarakat dia happening. Itu yang paling rare lah. Sebelum tu kita punya elektrik. Kau cerita kalau kita guna elektrik, kita guna genset. 100% genset, memang tak ada bekalan elektrik. Bekalan air dah confirm tak ada lah. Bekalan elektrik genset. Jadi genset dia orang ni genset yang jenis kita boleh belajar pusing tu. Ini kalau tak pandai start ni boleh berlepuk muka. Boleh berlepuk muka. Jadi ini pun ada kelas dia. Dia ada kelas dia. Yang orang kampung ajar dulu macam ni cara start dia. Sebab dia rare, dia bukan yang macam modern. Bukan dia macam main tarik tu. Ini jenis main pusing ni kan. Yang ni rare sikit. Jadi kita kebanyakannya pakai genset lah. Siang dah tentu tak boleh hidup genset. Sebab genset ni sebenarnya kos dia tinggi. Yang kita dah kira memang tinggilah kos dia. Sebab kos minyak. Genset ni bukan lagi murah, diesel. Anggaran tu apa anggaran tu? Diesel. Saya ingat dalam sehari tu kalau kita pakai daripada petang bawa ke pagi besok tu kan dalam RM15, RM20 tak lari lah. Sehari. Satu malam. Itu yang kalau kita nak pasang 24 jam,
Itu satu rumah kan? Satu rumah. Kalau 24 jam, bayangkanlah kali 2 dan itulah kos dia. Dan itu memang betul-betul mengajar kita bersyukur lah duduk di Semenanjung ni. Walaupun kita rasa bil TMB tu mahal, tapi rupanya bila kita convert guna genset, di sana minyak lagi banyak kos. Ya. Sebenarnya. Itu jenis nasib juga genset tu gunakan diesel. Kalau guna petrol macam kita di rumah Akih dulu, itu kita tengok itu RM20, RM25 sehari. Ingat lagi lah, dulu pagi-pagi sana cerah pukul 6 kan. So dia tutup genset tu pukul 6 tu. Sebelum tutup genset bising. Bising betul. Tutup genset senyap. Senyap tu lah alam untuk kita bangun tidur. Jadi kalau dah senyap tu, lepas tu kita panas. Sebab kipas semua dah tak boleh buka. Jadi kita panas. Jadi kita bangun. Dah automatik siang kita bangun. Sebab time di Long Puak dulu memang ada orang lah yang tolong tutup tu, tak ingat lah. Yang tolong tutup tolong bukakan genset tu sebab kita ni tak berapa pandai. Cuma ada beberapa masa lah yang kita start dan kita terpaksa. Kalau tak berapi, minyak ada kan. Itu yang best lah di Long Puak tu. Kalau kita boleh flashback balik, dia orang punya cara hidup ni macam mana? Cara hidup dia orang ni, kebanyakan dia orang ni bekerja sendirilah dan juga bekerja di kuari. Di kawasan di Long Puak tu ada dua kuari tu. Bersungai kuari. Dan satu lagi kuari itulah. Dia orang kebanyakannya kerja di situ sebab dekat. Daripada rumah dia orang nak ke kuari tu, just naik sampan dalam 5 minit, 10 minit kot, tak sampai. Dah boleh sampai ke kuari tu. Betul. Jadi dekat, kebanyakan dia orang masyarakat dia orang ni kerja di situlah. Dan juga ada juga yang kerja sendiri. Yang cari ikan ataupun cari barang-barang hutan, kebun dan sebagainya lah. Dan bila dah habis kerja semua, dia orang akan balik ke kampung. Dan malam tu happening lah. Sebab semua orang ada di kampung kan. Jadi malam tu happening. Dia orang ni handal juga, masyarakat Kenyah ni. Memang dia orang ni tahan setiap malam happening. Tak ada masalah. Itu yang handal yang kita tak tahulah nak cakap. Yang penting memang happening lah tiap-tiap malam. Boleh dia orang tahan happening. Sebabnya kawasan kita duduk di kawasan pendalaman. Jadi itulah maksud dia, macam mana cara dia orang nak happy kan, hiburan dia orang itulah. Orang macam kita duduk di bandar mungkin macam-macam boleh cuci mata dan sebagainya. Di sana kita nak cuci mata apa kan? Nak tengok semua gelap. Jadi tu cara dia orang. Kadang kita karaoke malam-malam, nyanyi-nyanyi. Kebetulan ketua kampung tu ada set karaoke dan sebagainya. Memang dia orang happening lah. Yang peliknya macam kita karaoke ataupun kita happening malam-malam tu kan. Bising betul. Tapi orang kampung suka. Sampai kan ada satu nenek tu dia cakap, nanti kamu orang balik ni tikus jalan pun saya boleh dengar. Boleh dengar. Sebab maksudnya dia orang memang sebelum, kalau kehidupan sebenar dia orang, aku ingat memang tak adalah setiap malam karaoke macam tu sebab kita datang time tu kan. Dia orang pun nak hiburkan kita. Dan kita tengok dia orang memang tahan dia orang berhibur hari-hari. Sebab dia orang letih siang kerja, kita pun letih siang menguruskan untuk tarik pipe dan sebagainya. Jadi belah-belah malam kita happy-happy. Macam itulah. Bagus dia orang, sangat happening kampung tu. Dan cara hidup kat sana ialah dia orang punya keramaian tu bila masa Christmas ataupun ada apa aktiviti kampung tu, ada YB datang ke. Betul. Ramai yang balik kampung sebenarnya. Ramai yang balik kampung. Daripada yang awal-awal tadi mungkin 20 orang je. Betul. Tiba-tiba jadi 100-200 orang. Sebab kebanyakan daripada dia orang ni, anak-anak muda dia orang ni duduk di Miri dan sebagainya. Daripada Miri nak ke Long Puak ni, ingat lebih kurang ada 3-4 jam kot. Lebih kurang lah kan. Betul. Dalam 3-4 jam nak ke Long Puak ni. Jadi taklah berapa jauh sangat. Sebenarnya di Long Puak ni. Cuma bagus juga kita first kampung kita buat di Long Puak ni. Jadi kita ingatkan jauh, tapi rupanya okey. Masuk kampung-kampung yang lain lepas tu baru jauh. Paling jauh lagi, lepas jauh lagi. Jadi di Long Puak ni mudah untuk akses sebenarnya. Cuma line telefon kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada lah. Di kawasan pendalaman memang kebanyakannya begitu kan. Betul. Situ Long Puak kira kalau kita sagar pun sampai kampung tu. Kita sagar pun boleh sampai lah. Dan sekarang dengarnya jalan dah bertambah. Bagus lagi. Nak masuk ke dalam tu dah bertambah bagus lagi. Dan juga diorang dah naikkan dewan. Ada dewan terbuka besar pun dah siap. Ada banyak pembaruan lah. Kereta dekat sana tu apa yang ada lah kisah-kisah menarik pasal banyak kereta ni memang banyak. Sebab kita tahu kalau nak masuk ke Long Puak ni, kita sebaik-baiknya guna pacuan 4 roda lah ketika tu. Kita nak elak kan. Jadi kenderaan rasmi kita time tu
adalah kereta yang kita sewa daripada Kota Kampung. Betul. Tok Pius. Tok Pius, abang saya tu Tok Pius. Kereta Hilux. Hilux. Tapi Hilux ni pun boleh tahan juga dah. Orang 9 panggil dah high lah. Dah ni lah. Tapi still okey lah. Boleh. Hilux tu okey. Jadi bila daripada kalau kita ikut jalan utama ni okey. Ikut jalan tahan ni kan, jalan tahan tu pun tak terasa sangat lah bila masuk off-road. Bila masuk off-road, ini memang kereta tu shock sikit lah. Dengan dia punya condition gitu kan. Dan yang paling kelakar, pernah sekali Bond City bawa. Dan nak sampai kat kampung tu ada satu selekoh, dia jenis jalan itu. Sebab jalan balak ni, kebanyakannya kalau dia orang bila dia runtuh dan sebagainya tu, dia orang top up dengan batu tu. Batu-batu macam batu kasiran tapi yang kasar-kasar. Jadi dia licin lah. Ya. Kalau ini kan sebab batu ni dia orang boleh minta je kat kuari. Itu kelebihan kampung-kampung yang berada di sekitar kuari ni. Networking. Kalau nak batu dan sebagainya boleh call je kuari. Dan kuari dia punya CSR lah tu. Jadi bila jalan tu teruk sikit kan, dia tabur batu. Tabur batu jadi batu tu besar-besar licin. Pernah sekali baru balik daripada Miri, Siti bawa lah. Dia sombong lah dia nak bawa kan. Tentang balik kampung dia, konon dia nak bawa. Jadi sampai ada satu selekoh ni berpusing kereta ni. Kereta ni berpusing. Dan nyaris nak masuk ke dalam gaung. Gaung sebelah tu. Sebelah tu gaung. Betul-betul time tu dah Siti dah diam, Bond dah diam. So kita tukar driver lah, dia dah risau kan. Jadi kita tukar driver lah. Dan nak sampai kat kampung dia tu. Dia punya risau tu diam lah. Dia punya risau tu diam lah. Diam. Sebab dah berpusing kan. Sebab dia licin. Memang betul dia licin. Kita pun tahu kalau sebab batu tu besar-besar. Sebab tu kalau di sini kita gunakan kasiran yang halus gitu kan. Jadi cantik sikit lah. Itu antara pengalaman nak pergi kampung tu lah, naik kenderaan kita tu. Dan juga kenderaan kita tu kalau berat sangat, tak boleh masuk sampai ke dam. Dam kita time tu baru ditolak. Dia punya kawasan bukit-bukit tu. Sebelum time kita survey mula-mula dulu di dam tu, kita ikut jalan hutan lah. Lepas tu, ni yang cakap tadi ni, kampung tu boleh minta je dengan kuari nak gunakan mesin dan sebagainya, tolak buat jalan. Jadi jalan baru ni dia licin. Jalan baru ni licin lah. Jadi kereta yang kita sewa ni kebiasaannya tak lepas lah. Nak naik ke atas tu memang tak lepas. Tapi Uncle Solomon bawa lepas. Dia kena orang yang pakar. Yang best macam aku tu, aku tengok depan tu dah macam menggerun kan dah. Menggerun kan. Tak apa, saya turun dulu. Saya ambil gambar dulu kat dalam. Jadi kita jalan kaki daripada bawah tu, boleh tahan tak tu? Nak pergi ke dam tu sebab dam tu, kawasan dam tu tinggi kan. Ya, dia macam tu. Okey. Nama-nama lain dekat sana tu. Sebab apa? Dekat hujung-hujung tu, kita punya bonding dengan orang kampung sampai tahap hujung-hujung tu, kita nak balik tu, Allah. Memang, dia punya emosi dia tu dahsyat lah. Emosi dia dahsyat lah. Sebab mungkin sebab kampung tu kampung first kita. Kampung first, lepas tu masyarakat Kenyah di Lompuak ni memang macam kita bagi tahu tadi, memang sangat baik hati. Sahabat-sahabat kita ramai di sana. Kita ada saudara Ali, kita punya pengurusi belia di sana. Saudara Ali yang banyak jaga kita di sana lah. Betul. Dia punya bini juga, Kak Bini Ali lah. Kita ada Nora kat sana. Nora sekarang pun memang stay di sana. Kita ada siapa lagi? Di sana. Ana duduk di Miri lah. Ana ni pandai buat kek. Kan sedap kek dia. Itu siapa lagi macam Uncle Solomon. Uncle Solomon itu yang otai-otai lah tu ramai. Kebanyakan bonding tu sangat ni lah, macam family lah. Sebab lagipun kita lama kat sana, hampir 2 bulan. Ingat, sebulan lebih 2 bulan. Sebab itu first project dan bukan tak teratur sebab progress itu lambat. Banyak benda yang kita nak buat, lagipun panjang, hampir 5 kilo daripada dam nak bawa ke kampung tu kan. Jadi yang paling menarik, dia siap ada melintas sungai semua. Itu yang antara rare-rare lah di Lompuak tu. Yang itu kita cerita episod 2. Episod 2, kena tunggu tu. Jadi itu di antara yang buat kita lama itu. Jadi bonding tu memang, yalah, kalau kita buat program yang biasa pun seminggu 2 pun dah touching. Ini kan pula program yang hampir 2 bulan kan. Memang sampai sekarang kita masih berhubung. Dan program yang baru-baru ni pun kita buat di Long Sayan. Di Long Sayan yang baru-baru ni, kita orang pun singgah di Lompuak juga. Betul. Untuk meninjau, untuk tengok keadaan pipe di sana kan. Alang-alang sebab kita dalam satu laluan tu. Kita orang pun singgah lah, jumpa dengan
2-3 orang untuk pantau keadaan pipe dia orang lah. Even kita punya pit stop pun, bila kita nak ke Ulu Baram ni, kita akan lalu Lapuk. Lapuk ni betul. lah kan, kita akan jumpa dengan Abang Ali dengan Kak Suzy. Biasa di situ restoran lah. ni memang kita Sebab akan jumpa. diorang ni ada kedai makan. Ya. Kebanyakan kita akan berhenti makan di situ dulu sebelum menyambung perjalanan lah ke lokasi mana yang kita nak pergi kan. Rasanya kedai makan masakan Abang Ali ni yang paling sedap apa tu? Kuih tiaw. Kuih Marudi. Kuih Marudi. Kuih Marudi. Kuih Marudi tu macam wajib. Macam Amirul tu 2 pinggan dia boleh. Dia mana seorang. So kita tunggu next episode untuk kita cerita pasal cara kerja sikit dekat Lompok apa yang kita buat kat sana. Jom. Assalamualaikum. Salam.